penceramah jemputan kita, yakni Ustazah Yusnah binti Yusof, seorang pendakwah yang tidak asing lagi bagi kita. Sedikit latar belakang mengenai Ustazah. Beliau berasal daripada Kota Baru Kelantan dan merupakan lepasan ijazah sarjana muda pengajian Islam. Jadi, tanpa membuang masa lagi, dengan sukacitanya saya menjemput penceramah kita pada malam ini, iaitu Ustazah Yusnah, untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla fayassir lana umurana wahtim lana bisa'adah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi yassir wa la tu'assir bika bil khair. Alhamdulillah ya, terima kasih dengan jemputan daripada pihak USIN ya. Ustazah saya tak pasti daripada fakulti apa ni? Wan Nur Syafiqah. Fakulti apa ni? Tak dengar suara. Fakulti Pergigian saja. Fakulti Pergigian ya. Tak dengar suara Syafiqah. Okay. Jadi alhamdulillah ya, di atas rasa ingin belajar, ingin tahu tentang permasalahan wanita, dia adalah satu permasalahan yang banyak salah faham ya. Dalam orang kata dalam bab ini memang ramai orang telah salah faham dan banyak pegangan-pegangan yang bercanggah dengan hukum yang sebenarnya. Jadi bila pihak Aisar pihak daripada Fakulti Pergigian ini menjemput Ustazah untuk bersama-sama berkongsi, maka Ustazah mengambil peluang inilah ya, sebab anak-anak ni adalah orang-orang yang sepatutnya menyampaikan kepada orang lain ya. Jadi sebab itulah Ustazah rasa Ustazah panggil untuk menyampaikan perkara ini walaupun dia agak complicated. Memang kalau Ustazah buat biasanya ya untuk pengetahuan anak-anak kat sini, biasanya kalau Ustazah buat yang betul-betul nak full, yang betul-betul boleh mendalami dan secara mendalam ada lebih kurang dari 15 siri. 15 siri. Itu halus lah. Tapi mungkin ini setakat berapa yang nak bagi Ustazah? 6 siri tak salah Ustazah. Ya? Dan siri-siri tersebut pula dia jauh antara orang kata satu siri dan satu siri. Jadi hanya dibimbangi nanti mungkin takut terlupa. Bulan ni dah belajar satu, nanti bulan depan pula satu kan, jadi takut nanti terlupa. Jadi kena selalu ulang kaji dan kena tengok balik lah, jangan terus dia gone with the wind lah, jangan lepas dia hilang masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kemudian ada pula yang syahid. Okey, bagaimana ya Aisar memastikan bahawa semua orang sentiasa mengikuti orang kata 6 siri ni dapat memenuhi semua ke-6 siri ni. Jadi untuk memastikan yang mereka dapat ikut semua. Tidak ada yang menguzurkan diri, itu macam mana? Untuk tu kita macam buat satu grup saja. Kumpulkan semua yang nak belajar. Kita kumpulkan satu grup dan kita bagi peringatan lah, maknanya nak setiap ke satu sesi tu kita akan bagi peringatan dalam seminggu sebelum. Okey, baik. Hari ini Ustazah tengok ada 54 orang ya. Jadi Ustazah berharaplah sehingga akhirnya kelas ini tak kisahlah mungkin kita tunda ke. Pak Ustazah ni selalu kadang-kadang ada program mengejut ya. Tambah lagi kalau Ustazah juga dok bawa jemaah umrah. Jadi kadang-kadang sebulan sekali Ustazah bawa ke Mekah, mungkin ada masa Ustazah terpaksa menunda. Jadi kalau tunda pun Ustazah pastikan bahawa kena ada, sekarang ada 54 orang lah tolak Ustazah ya. Jadi mesti ada dalam grup ini. Jangan ada yang syahid sebelum habis. Ini peringatan ya, jangan ada yang syahid sebelum habis. Jadi kalau boleh pihak urusia kena memastikan bahawa mereka ada bersama-sama lah setiap kali perjumpaan. Dan satu lagi Ustazah juga suka sangat kalau misalnya semua orang boleh membuka ya dia punya
buka dia punya video. Sebab apa? Bila tak buka ni Ustazah rasa bercakap dengan bercakap dengan komputer saja. Sekarang hanya ada Aisyah saja Ustazah boleh tengok muka. Yang lain tu kan macam-macam ada kat situ. Kecuali lah ya, kecuali memang ada tempat-tempat yang memang dia tak boleh, kalau dia buka aja wajah dia nanti tak dapat nak dengar suara, mungkin line tak cantik. Yang tu okey lah. Ya. Tapi kalau tempat tu okey line dia, saya suka sangat kalau buka ya, bila berhadapan dengan guru ni cantik kalau kita buka muka tu dan Ustazah akan nampak sejauh mana kefahaman. Sekarang ni Ustazah tengok ada artis Amerika, ada artis Korea kat sini. Ya, jadi tak nampak muka orang yang sebenarnya ya. Kita ada 57 orang bersama dengan Ustazah sekarang. Ya, tak tahulah memang ataupun memang style orang Muslim kalau belajar memang tak boleh buka muka. Tak boleh buka muka. Ada arahan macam tu. Kalau ada arahan macam tu Ustazah kena ikutlah. Baik ya. Kita Tak ada Ustazah. apa dia Tak ada. Asal? Tak ada. Tak ada. Tak ada arahan. Cuma mungkin ada yang Lain tak sepatutnya. cantik. Kalau lain tak cantik macam mana? Ya. Okey, baik, sekarang kita share dulu ya. Alhamdulillah, kita teruskan dengan minggu yang pertama ni kita bercakap tentang haid dahulu ya, simple tapi ramai orang salah. Jadi dalam ni kita akan belajar pada malam ini. Ustazah berharap kita sempat ya, Ustazah akan laju je. Laju je, kalau tak faham terus saja angkat tangan ataupun terus je interrupt ya, cakap Ustazah saya tak faham tentang benda ni. Ya, jangan simpan. Ustazah tak kisah kalau tanya ya. Jangan tanya benda di luar daripada tajuk. Itu Ustazah tak jawab dululah. Ya. Okey. Jadi minggu ni kita akan belajar jenis-jenis darah wanita. Ya. Satu yang pertama kita akan membicarakan tentang haid, definisi haid, dalil dia, syarat-syarat, tempoh haid, haid masa kedatangan haid, sebanyak-banyak haid, kebiasaan haid, sifat haid, permulaan umur haid, kiraan takribi, tanda balik bagi seorang perempuan, penentuan suci dari haid, perbezaan di antara fatrah dan nafaq, hukum waktu nafaq, ya, dan juga jenis nafaq. Okay. Jenis-jenis darah wanita, ya, dia ada 4, tapi yang 2 ini fasad dengan istihabah ni ya, ini setengah-setengah ulama dia kata sama saja, hanya berbeza dari sudut istilah, tetapi dari sudut hukumnya sama. Ya, jadi kita ada haid ni terjadi kepada wanita-wanita biasa dan satu kebiasaan. Kemudian nifas kepada orang yang bersalin ya. Fasad dan istiabah ni ada macam-macam keadaan, tapi dua-duanya adalah darah penyakit, sebab tu dia kata hukumnya sama. Dia hukum seperti orang suci. Maknanya dia kena solat juga ya. Sekiranya dia kedatangan fasad atau istihabah, dia kena solat juga ya. Okey, baik. Kita tengok dulu tentang haid ya. Disebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kekotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Maksud menjauhkan diri ini tidak bersama, ya. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, itu dalil haid. Maknanya dalam Quran pun diterangkan tentang haid. Ya. Jadi kalau tengok sejarah haid pula, ya, bagi Abdullah bin Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa wanita di kalangan Bani Israel lah yang merupakan wanita pertama didatangi haid. Manakala Imam Syibini dalam kitab Al-Mughni Muhtaj, beliau menyebut wanita pertama yang didatangi haid adalah ibu kita itu Hawa. Ya? Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas,
kitab Fathul Bari juga turut menyatakan sedemikian, iaitu permulaan haid berlaku kepada Hawa alaihi salam selepas beliau dikeluarkan dari syurga. Manakala Imam Bukhari dia menceritakan asal kewujudan darah haid ialah secara tabi'i atas mula jadi ke atas setiap wanita. Beliau meriwayatkan tentang hal ini sebagaimana berikut. Maksudnya, sesungguhnya ini adalah satu perkara yang telah ditentukan oleh Allah ke atas anak perempuan Adam, yakni darah haid. Hadis ini menceritakan tentang Allah SWT menjadikan darah haid ini ke atas setiap orang perempuan sejak diciptakan manusia. Maknanya, sejak Hawa lagi lah. Ya, dia tidak bercanggah ya mengikut pandangan Abdullah bin Mas'ud dan Aisyah. Mungkin ketika Bani Israel baru dibicarakan soal haid, tapi kejadian itu adalah semenjak Hawa lagi. Ya, nenek kita Hawa. Baik. Di sini kita tunjukkan ni sebab nota semua dah ada. Jadi kalau tidak keberatan print dan tandakanlah ya untuk lebih mudah ya. Lagi dari segi mazhab Hambali dia kata haid adalah sebagai darah semula jadi yang keluar ketika keadaan sihat, bukan sebab bersalin. Haid ni dah datang dalam keadaan kita sihat, ya. Dia keluar dari dalam rahim, ya. Kalau disebut pangkal rahim ni mungkin dia agak berbeza sedikit. Istilah pangkal rahim bagi dalam kitab ni disebut pangkal rahim maksudnya di bahagian rahim yang paling dalam. Tapi kalau kita kata dari segi perubatan, Ustazah cuba tanya doktor, doktor kata kalau kita sebut pangkal rahim, ia bermaksud di bahagian paling bawah. Sebab tu dia kata kanser pangkal rahim. Kanser pangkal rahim tu maksudnya kanser di bahagian bawah. Tetapi tidak begitu. Bagi haid dia sebenarnya dia cerita, dia kata darah semula jadi yang datang dari bahagian paling dalam rahim. Ya, bahagian paling atas. Manakala bagi mazhab Hanafi dikata darah yang berasal dari rahim keluar daripada kemaluan perempuan bahagian dalam. Betul lah bahagian paling dalam walaupun secara hukmi dan bukan disebabkan bersalin. Ya. Mazhab Syafi'i pula dikata darah semula jadi itu darah semula jadi iaitu yang keluar daripada pangkal rahim, maksud dalam rahim. Dia panggil ar-rahim aqsa. Aqsa ni paling dalam, ya. Jadi selepas memasuki umur baligh dalam keadaan sihat tanpa ada sebab yang tertentu, ya, sama ada sebab kalau kata mazhab Maliki bukan sebab bersalin ataupun bukan sebab pecah selaput darah, ya, itu kita tak kata darah haid. Darah haid ni adalah darah semula jadi yang datang pada waktu-waktu yang tertentu tanpa sebarang penyakit, dia terjadi secara semula jadi dari bahagian paling dalam. Kenapa dia membezakan darah haid ni darah daripada bahagian paling dalam? Sebab kalau kita cakap pasal istihadah, dia datang daripada urat irqi yang ada di bahagian paling bawah. Itu berbeza, ya. Jadi catatkan benda yang Ustazah bagi tahu poin-poin tu. Kalau haid dia darah semula jadi yang keluar dari bahagian paling dalam aqsa rahim, ya, selepas daripada memasuki umur baligh dalam keadaan sihat tanpa ada sebab-sebab, ya, pada waktu-waktu yang tertentu. Harap-harap boleh fahamlah, ya. Dia punya poin dia darah semula jadi, ya. Darah semula jadi daripada mana dia datang? Di bahagian paling dalam. Ketika mana? Ketika dia sudah baligh dalam keadaan sihat pada waktu-waktu yang tertentu. Ini bukan atas sebab bersalin atau sebab selaput darah, ya. Baik. Kita tengok apa dia syarat haid. Ya, syarat haid yang pertama, dia dikira sebagai haid apabila dia memenuhi dua syarat. Apa dia syarat dia? Satu, mestilah darah itu tidak kurang daripada 24 jam. Ya, tidak kurang dari 24 jam. Yakni dia kata darah itu mengalir keluar tidak kurang dari tempoh sekurang-kurang haid dan tidak melebihi tempoh sebanyak-banyak haid. Jadi dia kata tempoh sekurang-kurang haid maknanya tidak akan kurang daripada 24 jam dan tidak akan lebih daripada 15 hari. Ya, tidak akan lebih daripada 15 hari. Kemudian darah itu mengalir keluar pada masa kemungkinan haid. Dia kalau dia keluar bukan waktu kemungkinan haid, dia tidak dikatakan haid. Ya. Waktu bila? Waktu kemungkinan haid itu mestilah selepas, kalau bagi orang yang sudah beradat, maknanya orang yang sudah biasa datang haid, darah itu mestilah keluar selepas daripada 15 hari suci. Ya. Kalau dia keluar dalam tempoh 15 hari suci, dia tak dikatakan haid. Dia mesti keluar pada waktu kemungkinan haid
Maknanya selepas tempoh 15 hari suci. Ya. Okay. Jadi perkara asas, ya, 3 perkara asas dalam permasalahan haid. 1, masa haid, kadar haid dan juga sifat haid. Ya, penting sangat. Ya. Sebab apa dalam kita menentukan yang itu haid atau istihadah, kita akan tengok semua benda ni. Ya. Okey, tempoh haid. Tempoh haid ni dia ada 3 keadaan, ya, mengikut ulama fiqh. Dikata tempoh paling sedikit atau kita sebut dia aqal haid, iaitu 24 jam. Tempoh paling banyak maksimum haid tadi, ya, aktsarul haid. Ya, itu adalah tempoh paling banyak 15 hari. Ketiga, tempoh kebiasaan bagi orang perempuan kalau di Malaysia ni kita tengok mungkin 6 atau 7 hari, itu adalah tempoh kebiasaan. Jadi kalau anak-anak kat sini yang menanda, dia dapat tengoklah dia punya rhythm, ya, ataupun dia punya norm, ya, kebiasaan haid dia kena tanda, ya. Ustazah suka kalau kita boleh tanda dan boleh tahu bahawa kita punya adat tu berapa adat haid dan berapa adat suci. Jangan tengok adat haid sahaja, tapi kita tengok adat suci juga. Ada orang 6 hari dalam kitaran 28 hari, ada kitaran 30 hari, ada kitaran 32 hari, dia tertakluk pada diri masing-masing. Ya, sebab ada orang haid 6 hari tapi sucinya 24 hari. Ada orang kitaran haid dia 7 hari, dia punya suci 23 hari. Ada kitaran haid 12 hari, suci 15 hari. Ya, masing-masing mempunyai kitaran yang tersendiri. Tetapi kita kena tulis, kena catat, ya, semua kitaran kita. Sebab apa? Dibimbangi sekiranya kita dijangkiti istihadah, ya, sekiranya kita dijangkiti istihadah, kita nak tengok macam mana darah tu darah haid, darah tu darah istihadah. Sebab kesilapan yang kita pegang selama ini satu kesilapan, catat, ya, kesilapan ini. Bila ditanya, ya, selalu kalau orang yang datang darah secara berterusan, contohnya selama 20 hari, bila ditanya yang mana satu haid, yang mana istihadah, kebiasaan yang mereka akan jawab, kebiasaan haid, haid adalah 15 hari, selebihnya itu adalah istihadah. Itu jawapan yang biasa diberi. Even asatizah pun, ya, kebanyakan ustaz-ustazah juga yang tidak mendalami dalam bab darah wanita pun akan menjawab benda yang sama. Ya, dia akan kata 15 hari haid, selebihnya itu adalah istihadah. Itu salah. Ya, itu salah. Sebenarnya pegangan itu sangat salah. Hanya dalam certain case sahaja. Certain case tu maksud ustazah memang kebiasaan haid di 15 hari. Boleh kita kata dia haid 15 hari. Tetapi kalau haid 7 hari, ya, suci selama 23 hari, kita tak boleh kata yang haid dia 15 hari sekiranya darah datang melebihi daripada 15 hari. Untuk menentukan yang mana satu haid, yang mana istihadah, kita kena melihat 2 keadaan. Satu, kita melihat dari sudut tamyiz, dan satu lagi kita melihat dari sudut adat. Itu kita akan pelajari kemudian. Ya, baik. Tapi bukan jawapan kalau orang tanya, saya datang darah selama 20 hari, kita terus jawab, okey 15 hari haid, selebihnya istihadah. Itu salah. Salah sangat, ya. Okey. Okey. Sekurang-kurang haid yang dikatakan sehari semalam, yakni 24 jam tadi tu, ya, sama ada dia keluar terus-menerus ataupun terputus-putus. Maknanya, kalau dia datang terus-menerus, contoh dia datang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampailah 15, ya, dia datang berterusan, 15 atau kurang. Ya, 15, 14, 13, 12, 8, ya, kebiasaannya 8. Jadi, kebiasaan lah, ya, 6 atau 7. Jadi kalau dia datang lebih, makna dia sudah pun beristihadah. Jadi di sini secara berterusan, ya, ataupun dia datang secara terputus-putus, ya, secara terputus-putus. Jadi dua-dua pun dikira sebagai 24 jam, ya. Okey. Maksud terputus-putus ni, ya, contoh, ya, dia datang 1 jam pada 1 hari bulan, 1 jam pada 2 hari bulan, 2 jam pada 3 hari bulan, 4 jam pada 4 hari bulan, contoh, ya. Kemudian dia datang 5 jam. Bila dicampur-campur keseluruhan ini,
menjadikan dia 24 jam, maka ia dikatakan haid juga. Tapi kalau setiap hari datang sejam, dan apabila dicampurkan hanya ada 17 jam sahaja, maka dia bukan haid. Sebab haid paling minimum itu dia punya kaedah asas, haid paling minimum adalah 24 jam. Jadi kalau kurang daripada 24 jam, itu bukan haid. Jadi maksudnya di sini, kalau kita tak nampak kat luar, dia ada lagi di dalam pun tetap dikatakan darah haid. Ya? Jadi kalau kita letakkan kapas kat dalam kemaluan, kemudian dia masih ada darah, maknanya itu adalah haid. Ya? Baik. Darah yang terputus-putus dan dicampur-campur, ini aqal ma'a ghairi, ya, mencukupi 24 jam dalam tempoh sebanyak-banyak haid 15 hari, iaitu dalam tempoh aksarul haid, atau tempoh kebiasaan ghalibul haid mencukupi 24 jam, maka dia adalah darah haid. Tapi kalau dia campur tak cukup, dia bukan darah haid. Yang ni contoh-contoh lain lah, Ustazah tak teruskan lah ya. Okey, itu tempoh sekurang-kurang. Tempoh sebanyak-banyak haid pula adalah 15 hari. Itu adalah sebanyak-banyak haid, ya. Tempoh maksimum haid ini dikatakan 15 hari ini sama ada dia berterusan ataupun dia putus-putus. Samalah juga ya, berterusan ataupun terputus-putus ya. Contohnya di hari ini dia datang 1 hari, esok dia berhenti, lusa dia datang lagi, tonight dia berhenti 2 jam, kemudian dia datang lagi. Walaupun terputus-putus di dalam tempoh 15 hari itu, dia tetap dikatakan darah haid keseluruhannya, ya, keseluruhannya. Jadi dalam bab mengira hari ini ya, sebab tu bagi wanita tolong tandakan, ni bukan setakat tanda berapa hari bulan, tetapi tandakan pada jam berapa. Ya, jam berapa dia datang darah haid. Contohnya kalau dia datang darah haid pukul 12 tengah hari, ya, hari ni katalah hari ni 19 hari bulan. Dia datang hari ni pukul 12 tengah hari, maknanya besok 12 tengah hari, 20 hari bulan dikira sehari. Ya, kalau dia maknanya dia akan cukup 15 hari pada ya 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. Kalau bulan 31 lah ya. Jadi 3 hari bulan pukul 12 tengah hari baru cukup 15 hari. Ya, jangan silap. Sebab ada setengah-setengah dia mengira hari keluar itu dikira sebagai sehari. Ya, tapi melainkan kalau dia keluar pukul 7 semalam, memang boleh kita kata sehari lah kalau pukul 7 hari ni. Ya, kalau ikut bulan Islam ya, dia datang hari yang sama pukul 7 semalam ya. Jadi 7 malam ni sehari. Ya, pada hari yang sama. Faham kan? Tempoh kebiasaan haid pula ya, berdasar kajian istikhraq Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun dia mengkaji ya. Jadi Imam Syafi'i dia kata tempoh haid yang menjadi kebiasaan ya adalah 6 hingga 7 hari. Itu kebiasaan bagi wanita dalam kajian Imam Syafi'i. Okey. Umur minimum haid 9 tahun qamariyah. Ya. 9 tahun qamariyah. 9 tahun qamariyah itu bermaksud 8 tahun 8 bulan 21 hari. Iaitu yang dikatakan 9 tahun qamariyah. Ya. Dia bukan 9 tahun Masihi. Jadi qamariyah tu sebab bulan dia sedikit. Contohnya kalau bulan Islam dia antara 29, ya 29-30. Sedangkan bulan Masihi 30-31. Sebab tu bila kita kata umur 9 tahun qamariyah dalam bulan Masihi, dia baru 8 tahun 8 bulan 21 hari. Itu dari sudut falak lah. Yang tu kena tengok pula dari sudut Islam, catat lah ya. So kita tahu umur paling minimum haid adalah 9 tahun qamariyah ya, bukan 9 tahun Masihi. Baik. Ini dah Ustazah dah sebut tadi ya. Baik, sekarang kita tengok ya, Ustazah mula nak menceritakan bagaimana kita nak melihat permulaan umur haid. Tadi kita dah tahu dah 9 tahun qamariyah, iaitu 8 tahun 8 bulan 21 hari. Ya, baik.
Jadi kalau kita tengok kat sini ya, Imam Syafi'i kata tempoh terawal yang mungkin bagi seorang wanita kedatangan haid ialah ketika berumur 9 tahun qamariyah. Imam Baihaqi telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Aisyah di mana beliau berkata, apabila kanak-kanak perempuan mencecah usia 9 tahun, dia sudah menjadi wanita dewasa. Ya. Jadi cuba tengok dalam jadual ini. Tempoh terawal kedatangan haid 9 tahun qamariyah, bulan Masihi kata 9 tahun Hijriah, ya. 9 tahun Hijriah ini bersamaan 8 tahun 8 bulan 21 hari Masihi. Ya. Kalau 9 tahun Masihi maknanya 9 tahun 3 bulan 9 hari 9 jam Hijriah. Ya. Itu beza qamariyah, ya. Okey. Kita tengok di sini. Bila kita kata 9 tahun, ini kena, yang ini dia agak complicated sikit kiraan dia, kena faham betul-betul. Walaupun ustazah kata, ya, walaupun ustazah kata 9 tahun itu dianggap sebagai haid bagi seorang perempuan, tetapi bukan maksud 9 tahun itu on the dot, ya. Katalah dia sampai umur 9 tahun pada 3 Februari. Contohlah, ya. 3 Februari dia cukup 9 tahun. Bukan maksud darah itu datang 9 tahun betul-betul, ya. Kita katakan itu adalah darah haid. Bukan itu sahaja. Tetapi takrib tu kan dekat-dekat pun sudah dikira sebagai haid juga. Okey, dekat-dekat tu berapa hari? Jadi kata ulama, sekiranya seorang wanita itu mendapati darahnya keluar beberapa hari dalam masa 15 hari sebelum berusia 9 tahun, maka dia sudah dikira berada dalam lingkungan 9 tahun secara takrib, secara takrib ni anggarannya, ya. Jadi dia kata kalau datang 15 hari sebelum cukup 9 tahun, dah boleh kata haid dah. Tak payah betul, tak semestinya betul-betul. Kalau betul-betul tu tak ada masalah lah, betul-betul atau lebih tu memang confirm. Tetapi kalau misalnya dia datang 15 hari sebelum cukup 9 tahun, dia sudah pun dikatakan darah haid. Dengan syarat macam tadilah, darah itu keluar tidak kurang daripada tempoh minimum haid 24 jam dan tidak lebih dari tempoh maksimum haid 15 hari. Ya. Darah itu keluar pada masa kemungkinan haid. Ya, kemungkinan haid tadi tu takrib itulah, dekat-dekat 9 tahun 15 hari, ya, sudah dikira antara sudah dikira 9 tahun secara takriban. Faham tak? Ain Alisa, faham ke tidak? Boleh buka mikrofon. Faham dah, ya. Jadi maksudnya kalau 15 tahun sebelum usia 9 tahun tu pun dah boleh, 15 hari, sorry, saya sebut apa tadi. 15 hari sebelum cukup 9 tahun pun boleh kita kata dia dah haid dah, ya. Tapi 15 hari je. Tapi kalau 16 hari tak. Ya, kalau 16 hari tidak. 16 hari sebelum 9 tahun, 18 hari sebelum 9 tahun, 20 hari sebelum 9 tahun, kita tak kata dia haid. Ya, dia ada cara kiraan. Nanti Ustazah tunjukkan cara kiraan dia. Ini kena perhatikan betul-betul. Tapi orang-orang pergigian ni mesti dah terror matematik kan. Dia macam matematik juga, ya. Okey. Kiraan takrib atau lebih kurang. Dia bukan tahdid. Ya. Ustazah nak siapa, ya? Boleh Nur Farhah tolong bacakan dekat Ustazah. Ya Ustazah, Bacakan. Boleh nampak tak? boleh. Kiraan takrib yakni lebih kurang bukan tahdid iaitu tepat. Seseorang wanita melihat darah keluar sebelum cukup 9 tahun yakni dalam lingkungan masa 15 hari iaitu dalam masa yang tidak membolehkan haid dan suci berada serentak yakni dalam masa 15 hari sebelum genap tempoh 15 tahun qamariyah. Tunjuk 15 hari sebelum genap tempoh. Salah tu, 9 tahun qamariyah. Ustazah tersilap tadi. Okey, cuba kita tengok kat sini.
Border tahun ya, border 9 tahun ni adalah pada 16 Januari. Ya, 16 Januari. Pada 3 hingga 15 Januari tak keluar darah. Tapi pada 2 Januari dia keluar 24 jam. Ya. Jadi 24 jam sini sudah mencukupi syarat haid. Ya, sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Jadi dia berada dalam tempoh 1 hingga 15 Januari. So walaupun dia tak betul-betul atas 16, ini genap 9 tahun atas 16 Januari, maka ini sudah dikatakan haid sebab dia berada dalam lingkungan 15 hari. Ya. Kenapa ya? Sebab ketika ini tidak akan berlaku haid dan suci serentak. Sebab kita tahu kalau dia haid lah, kalau dia suci. So dalam tempoh 15 hari ya, sebab minimum suci adalah 15 hari. Maksimum haid juga 15 hari. Jadi kalau dah ada haid, dah menepati syarat haid, maka dia boleh kata haid. Ya, dia tak boleh kata suci. Ya, 15 hari sebelum border dia. Ya. Kalau yang ni kenapa dia tak boleh? Dia duduk dah 15 hari juga. Ya, kita kata di sini border 16 hari bulan ni sebagai cukup 9 tahun. Tetapi dia tak dikatakan haid yang ini. Walaupun dia darah dia keluar daripada 1 hari bulan lagi. 1 hari bulan 6 petang dia datang darah, ya. Pada 15 hari bulan 6 petang pun ada darah. Tetapi dia tak kata yang ini haid. Kenapa? Padahal dia berlaku 15 hari sebelum tarikh 16 hari bulan. Sebelum cukup-cukup 9 tahun. Tadi Ustazah kata kalau dia berlaku dalam tempoh 15 hari sebelum cukup 9 tahun, kita dah boleh kata haid. Tapi kenapa yang ni kita tak kata haid? Cuba tengok betul-betul. Tak cukup 24 jam Ustazah. Betul, tak cukup 24 jam sebab syarat haid adalah sekurang-kurang 24 jam. Okey, faham ya? Seterusnya semua yang lain-lain tu adalah contoh-contoh sahaja. Boleh tengok ya. Okey, yang ini dia lain sikit. Dalam kitab Hasyiah Jamal ya, dia kata jika darah keluar sebelum umur haid, kemudian berterusan keluar sehingga masuk umur haid, maka darah yang keluar sebelum umur haid dikira istihadah dan darah yang keluar ketika umur haid atau takrib tadi tu dikira haid. Okey, ini ada dua keadaan. Ya, cuba tengok. Dia dalam tempoh takrib 15 hari sebelum genap 9 tahun. Yang hijau ni genap 9 tahun kan? Katalah 16 hari bulan sampai 30 hari bulan ni adalah 15 hari sebelum genap 9 tahun. So 1 hari bulan baru cukup 9 tahun. Okey? Tetapi sebelum 15, maknanya hari yang ke-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ni sebelum 15, maknanya selepas 15 hari. Ni border 9 tahun, 15 hari takriban. 19 tahun takriban kat sini 16 hingga 30 hari bulan. 16 hari bulan sampai 30 hari bulan, 15 hari sebelum cukup betul-betul 9 tahun. 9 tahun pada 1 hari bulan. Ya. Jadi kat sini dah keluar darah. Jadi yang keluar darah sebelum ini dikatakan istihabah atau fasad sebab dia berlaku di masa mustahil haid. Tapi 15 hari ini adalah masa imkanul haid. Masa kemungkinan haid. Jadi kalau kat sini ada darah ya di antara 24 jam hingga 15 hari, maka ini dikatakan haid. Yang sebelum ini dikatakan istihadah sebab dia berlaku di luar 15 hari takriban. Ya, di luar 15 hari takriban. Boleh faham ke? Adriana, boleh faham Adriana? Boleh Ustazah. Boleh. Sebab apa yang ni tak dikatakan haid? Sebab dia di luar 15 hari takriban. Ya, sebab di luar 15 hari takriban. Dia berlaku di luar, dia berlaku pada masa mustahil haid. Ya, okey. Jadi 15 hari ini dikata zaman imkanul haid. Ya, zaman imkanul haid. Masa berkemungkinan haid. Okey, seterusnya Izian, baca Izian Salihah. Kita kena panggil aja lah ya, baru tahu dia ada kat situ. Cuba Izian baca yang Ustazah tulis tu. Dia punya kesimpulan. Izian. Keluar darah dari seorang gadis kecil
yang hampir berumur 9 tahun, iaitu Kamariah, iaitu kurang 15 hari ke bawah sebelum mencapai 9 tahun. Maka darah tersebut dikira darah haid bersama syarat, iaitu mencukupi 24 jam. Yang kedua, keluar darah dari seorang gadis kecil yang hampir berumur 9 tahun, Kamariah, iaitu 16 hari ke atas sebelum mencapai 9 tahun. Maka darah tersebut adalah rosak ataupun fasad. Okey, baik, bagus. 3 tanda balik bagi seorang perempuan. Boleh Aida Balkis baca? Tiga tanda balik perempuan. Darah haid keluar selepas umur 9 tahun atau kurang sedikit, iaitu tak sampai 16 hari. Keluar air mani selepas 9 tahun atau kurang sedikit. Dan berumur 15 tahun, jika setelah 9 tahun darah haid atau air maninya belum keluar. Okey. Jadi kalau keluar darah atau keluar air mani, maknanya kita tahu dia sudah baligh. Tetapi ada juga wanita atau lelaki yang tidak datang. Tak ada air mani dan tak ada darah, ya. So kalau tak ada air mani atau tak keluar darah haid, maka berumur 9 tahun Kamariah, dia sudah pun dikatakan baligh. Walaupun tak ada darah, walaupun tak keluar mani. Jangan pula tunggu sampai umur 50 tahun, ya. Tak datang haid sampai umur 50 tahun tak balik-balik, ya. Tak, dia punya kad, dia punya panggil apa? Umur dianggap baligh adalah 15 tahun. Ya, apabila cukup 15 tahun, maka ditaklifkan ke atasnya semua ibadah-ibadah. Maka dia telah menjadi orang yang mukallaf. Ya, sebab tu disebut mukallaf. Maknanya dosa pahala telah dikira, ya. Tapi kalau dia datang darah haid, maknanya dia bermula dari situlah dia dianggap sebagai baligh. Okey. Sekadar pengetahuan, ya. Boleh kawan sebelah Aida Balkis tu baca. Nama apa, ya? Fatihah. Okey, Fatihah baca. Umumnya, seseorang wanita akan kedatangan haid seawal usia 11 hingga 13 tahun. Ada juga ketika berusia 20 tahun atau 27 tahun atau 40 tahun. Ada juga yang tidak pernah mengalaminya langsung. Jika tidak didatangi haid selepas 15 tahun, cukup umur 15 tahun Kamariah tahdid dikira baligh mengikut pandangan jumhur ulama. Yang ketiga, umumnya umur menopause bagi wanita ialah 62 tahun mengikut pendapat yang asal. Ada juga berpendapat pada usia 60 tahun dan 50 tahun atau 50 tahun. Imam Mawardi, tiada had umur menopause dan haid boleh datang selagi mana hidup. Yang terakhir, tiada perbezaan antara kedua-dua pendapat ini. Pendapat pertama adalah berdasarkan keadaan umum, manakala pendapat kedua melihat kepada kemampuan datang haid. Selagi mana seseorang wanita masih hidup, yakni masih boleh menerima haid, selagi itulah haid itu boleh datang kepadanya. Okey, baik. Bila kita cakap macam ni, itu sebabnya dalam mazhab Syafi'i, ya, bagi mazhab Syafi'i, dia kata kalaulah perempuan itu tak datang darah dah selama 6 bulan, di atas tahun, lepas tu datang darah balik, dari segi pandangan Imam Syafi'i dia tetap kata haid. Sedangkan bagi pandangan Imam Hanafi, Hambali, Maliki, semua tu kata selepas menopause, selepas 6 bulan kalau datang darah bukan lagi darah haid, itu adalah darah istihadah, ya. Itu perbezaanlah khilaf di antara ulama, ya. Tapi mazhab Syafi'i tidak, sebab dia beranggapan, dia kata tidak ada had umur menopause dan haid boleh datang selagi mana hidup, ya. Okey. Tak apa, itu pegangan sahaja. Baik. Nanti kalau terjadi itu kita tengok keadaan lah, ya. Kalau Syafi'i memang dia kata haid. Ustazah kan terus, ya. Okey, cuba baca yang ni Ain Nabila. Peringatan, apabila darah haid seseorang wanita telah terputus bagi suatu tempoh masa yang lama dan tiba-tiba ia kembali semula, maka darah yang baru keluar itu dikira sebagai darah haid mengikut sifat dan syaratnya. Syed Muhammad Ali Alba berkata bahawa seharusnya wanita itu mencari punca dan sebab keluarnya darah tersebut adalah ia keluar kerana sakit atau tidak, dan kadang-kadang perkara ini disebabkan oleh penyakit kanser. Ya. Jadi kita bila katalah berlaku pada mak ke, ya, mak kita ke atau makcik kita ke yang usia dah 60 tahun atau 65 tahun. Dia dah tak datang darah selama setahun contohnya, ya.
tiba-tiba datang balik darah. First thing yang kita kena suruh dia buat, pergi check dululah. Ya, minta doktor pastikan sama ada darah itu keluar kerana penyakit. Mungkin kadang-kadang dia ada fibroid, cancer, ya, cyst ke. So kalau doktor kata disebabkan itu kita tak kata haid lah. Itu adalah darah istihadah atau darah penyakit. Tetapi kalau doktor check, sebab macam Ustazah jaga jemaah haji, ya, pernah terjadi juga. Bila Ustazah suruh jumpa doktor check, doktor kata tak ada apa-apa penyakit. Memang dia kata darah itu darah semula jadi, sifatnya pun sifat darah haid, ya, warna, sifat semua, ya, dan dia boleh buat kajian, ya, mungkin anak-anak ni lagilah faham, ya, tentang perubatan. Mereka boleh tengok dalam kajian dia kata dia boleh tengok dalam makmal, ya, masuk makmal dia boleh tengok dan kesan sebenarnya darah haid dia punya enzim-enzim tertentu lah, ya. So memang itu adalah darah haid. Jadi kalau tak ada sebab, ya, tak ada sebab penyakit apa-apa, kalau darah keluar, sebab tu bagi mazhab Syafi'i dia kata itu adalah darah haid, ya. Tapi pertama cek dululah. Jangan terus kita hukumkan itu darah haid, ya. Sebab jarang-jarang berlaku. Okey, sekarang Ustazah nak tanya, siapa yang boleh jawab, boleh angkat tangan dan jawab ataupun buka dan jawab. Okey. Seorang gadis melihat darah keluar, ya. Seorang gadis melihat darah keluar pada ketika umurnya kurang 20 hari sebelum mencukupi 9 tahun dan darah itu keluar berterusan selama 2 hari. Kita darah apa tu? Darah istihadah. Siapa yang jawab tu? Zakir. Zakir jawab. Okey, betul. Kenapa Zakir jawab dia sebagai istihadah? Walaupun dia cukup berterusan selama dia cukup tempoh sekurang-kurang haid, tapi dia kurang daripada dia lebih daripada tempoh takriban. Betul. Dia maknanya dia lebih daripada tempoh takriban, ya. Okey. 20 hari kan. Lagipun dia datang tu, kena tengok juga. Dia datang tu 2 hari saja. Jadi kalau 20 hari maknanya hari yang ke-20 dan hari yang ke-19 kan. Kalau dia kata 7 hari, kalau dia kata 15 harinya berkemungkinan separuh itu jadi darah fasad atau istihadah. Mungkin separuh lagi sedikit dia akan jadi haid kan. Jadi kita kena perhatikan, kena lukis sikit lah, ya. Siapa yang jawab tadi? Apa nama yang tadi jawab tadi? Zakir. Zakir. Okey, baik. Tengok yang kedua, soalan yang kedua. Seorang gadis melihat darah keluar pada ketika umurnya kurang 16 hari sebelum mencukupi 9 tahun dan darah itu keluar berterusan selama 5 hari. Siapa nak jawab? Dia datang pada 16 hari sebelum cukup 9 tahun tetapi dia berlaku selama 5 hari. Siapa nak jawab? Jawab je cepat, kita boleh cepat. Kalau jawab tak jawab lambat je. Saya jawab boleh tak? Boleh. Dia kurang 16 hari. Separuh daripadanya tu 1 hari tu dia keluar berterusan selama 5 hari dia cakap. So 1 hari 16 hari kan. 1 hari tu dia kira darah istihadah dan 4 hari yang baki tu dikira darah haid. Betul. Zakir juga ke ni? Zakir. Mana lagi yang lain tu? Okey, bagus. Kita tengok yang ketiga, seorang gadis melihat darah keluar pada ketika umurnya kurang 5 hari sebelum mencukupi 9 tahun dan darah itu keluar berterusan selama sehari. Siapa nak jawab? Cepat sikit. Buka je mikrofon dan terus jawab. Jadi haid Ustazah. Betul. Siapa jawab tu? Aisyah. Nanti bagi tahu nama terus jawab, ya. Okey, yang keempat, seorang gadis melihat darah keluar pada ketika umurnya kurang 7 hari sebelum mencukupi 9 tahun dan darah itu keluar berterusan selama 2 hari. Saya Aisyah Ustazah, itu dikira haid juga. Betul Ustazah? Ya, okey. Akhir sekali, seorang gadis melihat darah keluar selama 20 jam sahaja selepas cukup umur 9 tahun. Dah cukup umur 9 tahun dah, betul-betul dah.
Tapi dia datang hanya 20 jam sahaja. Ini dikata darah apa? Cepat. Istihadah Ustazah. Istiadah siapa yang jawab? Aisyah juga. Aisyah juga. Yang lain pergi mana? Tidur. Atau tak sempat nak buka mikrofon. Okey. Baik, kita tengok terus ya penentuan suci dari haid. Ini penting ya, penentuan suci dari haid. Ramai orang juga ya, mungkin anak-anak usim ni okey lah kan. Tapi kalau orang awam ni, pernah juga Ustazah jumpa mereka tak tahu ya bagaimana nak menentukan mereka itu suci daripada haid ya. Jadi dua cara kenal pasti yang dia itu telah suci, satu dengan cara dia melihat keluar cecair putih setelah darah kering. Maknanya bila darah tu dah tak ada dah keluar ada hitam, merah, coklat, kuning, ya keruh. Lepas tu dia keluar cecair warna putih, cecair jernih. Maka kita anggap dia sudah suci. Ya. Ataupun kadang-kadang apabila kita letakkan kapas, bila keluarkan balik kapas tu tetap putih, dia tak ada kuning-kuning pada kapas. Baru kita kata dia sudah suci. Ya. Jadi ini penting ya, sebab apa kalau tidak kita tak tahu betul-betul bila kita suci. Jadi cara nak tengok suci tak suci itu apabila dah kering duduk mencangkung, kemudian letakkan kapas lebih kurang 1 ruas jari, pertama anak dara jangan dimasuk sampai ke dalam, memadai 1 ruas jari, tengok kalau dah tak ada warna kuning-kuning ya, ataupun warna pink ke, atau tu tak ada color lagi, maknanya kita sudah kata dia suci. Ataupun juga disebut perkataan dia perkataan nafuk. Ya, nafuk tu kering, suci, ya. Tidak ada darah di luar dan di dalam. Itu namanya nafuk. Kalau fatrah, fatrah dia ada darah di dalam tapi di luar tidak ada. Itu namanya fatrah. Ya, istilah-istilah tu catat dalam nota masing-masing. Fatrah maksudnya darah ada di dalam, tidak ada di luar. Dah kering di luar. Kalau tengok dekat panties, dekat panty liner, pad dah tak ada. Tetapi kalau letakkan kapas kat dalam tu masih ada darahnya. Itu dipanggil fatrah. Tetapi kalau di luar dan di dalam tak ada darah itu kita sebut nafuk. Ya, bila nafuk wajib mandi. Ya, wajib mandi. Nafuk kering di luar dan di dalam. Ya. Jadi kalau kita tengok ya ulama juga menegaskan boleh tolong baca mana dia nak sebut nama ni. Syafiqah Suhaimi baca. Para ulama menegaskan bahawa tanda suci haid ada 2. Yang pertama, jufuf, kering, iaitu jika diletakkan kain atau kapas di kemaluan wanita, tidak akan dijumpai darah. Kapas tetap kering dan bersih ataupun tiada darah yang keluar walaupun secalik dan kemudiannya keluar cairan putih. Sahih sunnah. Yang kedua, qasatul baida. Apa itu qasatul baida? Qasatul baida iaitu cairan putih seperti kapur yang keluar daripada kemaluan wanita. Ada yang berpendapat qasah itu mirip adunan, iaitu tepung. Pendapat lain mengatakan qasah adalah cairan seperti benang putih. Diriwayatkan daripada Ibnu Qasim bahawa qasah seperti kencing. Dan diriwayatkan dari Ali, cairan itu seperti mani. Sebagian ulama Malikiyah menjelaskan bahawa cirinya berbeza melihat keadaan setiap wanita dan usianya. Iklim, cuaca dan lingkungan tempat tinggalnya hanya disebutkan sebahagian wanita bahawa qasah itu cairan mirip mani. Jadi lebih kurang kita kata cairan tu cairan macam tepung ya ataupun jernih, itu adalah qasatul baida ya. Okey, di sini dia merujuk kepada hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Baca Aina Akilah. Aina Akilah. Tak ada ke? Izamani.
Tak ada juga. Boleh saya baca Ustazah? Silakan. Maksudnya Ustazah? Maksudnya, Ya baca yang atas tak boleh baca. boleh. Bacalah. كانت النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بدرجة فيها كرسف فيه صفرة من دم الحي فتقول لا تعجلن حتى ترين الأقصى بيضاء قصة بيضاء تريد بذلك الطهر من الحي. Maksudnya, dahulu para wanita datang menemui Aisyah radhiyallahu anha dengan menunjukkan kain yang berisi kapas, yakni yang dimasukkan ke dalam faraj, yang padanya ada kesan kekuningan, iaitu kesan darah haid. Lalu Aisyah berkata kepada mereka, janganlah kamu tergesa-gesa untuk mandi dan bersolat, sehinggalah kamu melihat warna cecair putih pada kapas yang menunjukkan suci daripada darah haid. Okey, baik. Kita tahu dah ya. Maksud di sini dia kata, dulu-dulu ada wanita-wanita ni datang dia bawa lah kain ni isi kapas ya. Jadi sebab apa dia duduk risau nak kena sembahyang ke tidak. Tapi dekat situ masih ada kesan kuning-kuning. Lalu Aisyah kata, la ta'jalna hatta taraina qassatal bayda. Ya. Jangan kamu tergesa-gesa untuk mandi dan solat sehinggalah kamu melihat warna cecair putih pada kapas yang menunjukkan ya, turidu bidzalika tuhra min haidah. Maknanya yang menunjukkan suci daripada darah haid. Yang itu kita fahamlah bahawa kita kena pastikan dah betul-betul putih barulah dia dianggap bersih. Ya. Okey, baik. Sekarang Ustazah nak, siapa nak baca? Saya Ustazah. Sila. Apa yang patut dilakukan oleh seorang perempuan apabila melihat darah? Apabila seorang perempuan telah sampai umur haid, dia wajib berhenti daripada melakukan ibadat dan menjauhi segala larangan dalam tempoh haid. Ini kerana beramal dengan apa yang zahir walaupun ketika itu ia belum pasti adakah darah tersebut akan mencukupi 24 jam iaitu haid atau sebaliknya iaitu darah fasad. Jika darah tersebut terhenti sebelum mencukupi 24 jam, ini menjelas bahawa wanita ini tidak berhaid. Maka sembahyang ditinggalkannya pada masa keluar darah itu wajib diqada kerana darah keluar itu bukanlah darah haid dan tidak wajib mandi. Faham dah? Faham dah. Dia kata kalau kita nampak darah berhenti daripada solat. Sebab apa? Sebab mungkin itu adalah haid. Walaupun belum lagi cukup 24 jam. Kita tahu kan sekurang-kurang haid ada dalam 24 jam. Tapi belum cukup lagi sebab kita beramal dengan zahir. Sebab dia dah keluar pada waktu kemungkinan haid, imkanul haid. Kita tengok dah waktu tu dah lebih pada 15 hari suci, keluar darah. Jadi tak perlu dah semayang. Ya? Tapi katalah darah tu berhenti, tak cukup 24 jam, kita kenalah semayang. Jadi hanya kita nak kena bezakan kalau dia berhenti sebelum 24 jam, kita tak perlu mandi wajib sebab dia bukan haid. Kan dia datang, kata dia datang tak cukup lagi, so tak payah mandi. Tetapi kalau dia datang dah lebih 24 jam, kita kena mandi. Ya, kata dia ada, tu dia panggil nakok, dia panggil. Tengok suci, tak ada di luar, tak ada di dalam. Sebab kita mesti beramal dengan zahir. Pada zahir tak ada darah, kena cepat-cepat mandi. Jangan pula tunggu 24 jam baru nak mandi. Ya, 3 kali solat ada orang ajar, cukup 24 jam baru mandi. Tak ada satu pun ulama yang mengatakan kena tunggu 24 jam baru mandi. Once kita tengok tak ada darah, terus mandi. Tengok qassatal bayda, terus mandi. Tapi ada dia tanya soalan pula, dia kata Ustazah kalau dia datang balik, tak apa, yang datang balik tu maknanya batal lah solat kita tu. Tapi kalau kita tak mandi, katalah tiba-tiba tak datang dah. Kan tak pasal kita kena qada balik tu sebab kita tak solat berdosa kan. Jadi sebab dalam kitab kata dia once tidak ada darah, bila tengok qassatal bayda, nakok ya, tidak ada darah di luar dan di dalam, maka dia dianggap suci dan dia kena mandi. Ya, okey, baik. Baca terus. Nurul Izzah. Sebaliknya, jika darah itu terhenti setelah mencukupi 24 jam atau lebih selagi mana tidak melepasi 15 hari setiap malam, maka jelas bahawa ia adalah haid. Jika dilihat darah sudah berhenti, iaitu bersih luar dan dalam, maka dihukumkan suci.
Wajib mandi jika darah yang keluar cukup 24 jam. Jika tidak cukup, tidak wajib mandi. Jika darah keluar kembali dalam tempoh kemungkinan haid, maka ibadah yang dilakukan semasa berhenti darah itu tidak sah dan perlu diqada. Faham kan? Faham Ustazah? Faham, insyaAllah. Baik. Sekarang dah pukul 10. Nak diteruskan ke atau nak berhenti? Okey, kita habiskan sedikit. Apa dia? Boleh Ustazah boleh habiskan sikit ikut. Ada sikit lagi ya? Boleh. Okey, baik. Ustazah Boleh. habiskan dululah sebab Sama-sama. tajuk dia memang panjang sebenarnya ya. Baik, kita habiskan yang ini. InsyaAllah boleh faham kot semua. Siapa nak baca? Aisyah Nadira boleh baca? Boleh Ustazah. Okey. Tentang bersuci ketika nakak, kaedah manik ataupun menegah ataupun menghalang. Jika ada darah berhenti solat. Jika tiada darah wajib solat. Yang kedua, ketika nakak wajib solat. Sekiranya tak cukup 24 jam tak perlu mandi bila nakak. Sekiranya cukup 24 jam wajib mandi. Solat, puasa semuanya dianggap tidak sah. Solat tidak wajib ganti. Puasa wajib ganti. Semua ibadat fardu dianggap sunat. Okey, teka-teki. Okey. Bilakah waktu haid yang boleh berjima? Waktu nakak. Faham ke tak ni? Duk dengar manik, nakak semua tak faham. Okey, perkataan manik maksudnya halangan. Manik itu maksudnya halangan atau tegahan. Jadi sekiranya ada manik, maknanya tak boleh solat. Maknanya ada halangan lah. Apa dia halangan? Ada darah. Ya, halangan itu darah. Jadi sekiranya ada manik, kita kena berhenti solat. Tetapi kalau tiada manik, tiada halangan, tiada tegahan, tiada haid tadi, wajib solat. Ya, okey. Maknanya kalau tiada halangan, maknanya nakak lah. Nakak itu suci. Ya, itu kena tulis waktu nakak tu suci di luar dan di dalam. Tidak ada darah di luar dan di dalam. Itu namanya nakak. Jadi bila nakak, kita kena sembahyang. Sekiranya tak cukup 24 jam, tak payah mandi. Sebab apa? Sebab belum dikatakan haid. Ya, sekiranya cukup 24 jam, kena mandi. Ya, jadi bila kita dah mandi, kita sembahyang, ya, solat, puasa semua dia dianggap tidak sah kalau dia datang balik. Kalau datang balik lah, dia anggap tidak sah. Solat tak wajib ganti sebab dia masih dianggap haid. Tapi puasa memang kita kena gantikan walaupun dalam haid. Ya, semua ibadat fardu, katalah kita ni solat, kita dah berhenti-berhenti, tak ada manik lagi, tiada halangan, kita pun mandi-mandi, kita solat. Bila solat, datang balik. Bila datang balik darah, yang batal tadi tu, solat tadi batal, puasa batal kan? Tetapi ibadah-ibadah itu dianggap sunat. Jadi janganlah kata ala letih lah, dia datang darah, lepas tu dia berhenti, kita mandi, kita semayang. Lepas semayang 3 waktu datang balik. Lepas tu berhenti lagi, mandi, semayang. Lepas tu datang balik, penat lah. Dah lah tak kira kan? Kita jangan anggap penat. Ya, sebab ibadah-ibadah itu dapat pahala sunat mengikut setengah ulama. Ya, tak mandi itu yang kita bimbang, takut apa. Kalau kita tak mandi, andai kata dia tak datang dah, kan berkemungkinan dia terus berhenti. Ya, sebab tu kita kena mandi. Ya, yang ni sajalah teka-teki itu bukan apa. Ada juga ya kalau orang yang dah berkahwin, dia takut nak bersama dengan suami sebab masa tu dia kata takut datang balik. Kita hanya beramal dengan benda zahir. Pada zahirnya tidak ada darah, pada ketika itu nakak bersama suami tak ada masalah. Andai kata datang balik ya, walaupun masa tu dianggap sebagai haid, tetapi kita tak tahu, tiba-tiba datang balik darah, jima ketika itu tidak dianggap berdosa. Ya, tidak dianggap berdosa. Baik. Okey. Wan Nur Syafiqah baca. Peringatan, haid atau suci yang diusahakan dengan ubat-ubatan hukumnya adalah sah. Jika keluar darah haid, maka ia diharamkan solat. Jika suci yang diusahakan dengan ubat juga dihalalkan solat, bersetubuh dan sebagainya. Semua jenis wanita yang muqtada'ah atau mu'tadah
dengan semata-mata keluar darah terus dikenali sebagai haid tidak perlu menunggu 24 jam. Dia perlu meninggalkan semua perkara yang diharamkan kepadanya. Jika darah tersebut tidak sampai 24 jam, maka hendaklah dia menggantikan solat yang ditinggalkan. Ustazah hanya nak yang lain tu faham kan? Bab ubat ya, maknanya kalau dia memberhentikan darah dengan memakan ubat, dari segi hukum, hukumnya harus. Contohlah ada orang nak pergi buat umrah ya, jadi dia tahu waktu tu adalah waktu period dia, tapi dia pergi 7 hari kan dekat Mekah. Kadang-kadang 5 hari je kat Mekah. Jadi kalau dia tak makan ubat, dia tak dapat nak melaksanakan umrah, tak dapat nak melaksanakan tawaf, so doktor mencadangkan dia ambil ubat. Jadi ketika itu hukumnya harus. Dan bila darahnya berhenti dan disolat, maka hukumnya sah. Ya, okey. Kemudian di bawah dia kata mubtada'ah, muqtadah. Tulis dan fahamkan apa dia perkataan mubtada'ah. Mubtada'ah adalah wanita yang kali pertama datang haid. Mubtada'ah. Muqtadah, orang yang sudah beradat. Maknanya wanita yang sudah biasa datang haid. Sebab apa nanti kita akan belajar dalam bab istihadah. Istihadah terbahagi kepada 7. Dia ada mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghair mumayyizah, muqtadah mumayyizah, muqtadah ghair mumayyizah. Jadi benda ni sangat penting, istilah-istilah ini penting ya, sebab nanti kita akan belajar lagi. Jadi fahamkan. Jadi sekarang hari ni ya yang kita tengok beberapa istilah yang kita istilah bahasa Arab lah yang banyak kita tengok daripada permulaan kita belajar tadi. Satu, kita tengok tentang takriban ya, takriban. Maksudnya umur 9 tahun qamariyah takrib. Takrib tu dia bukannya tahdid. Takrib tu anggaran ya, tahdid tepat. Kemudian kita juga ada dengar perkataan-perkataan akhal haid ya. Kemudian aksarul haid ya, adat haid. Ada juga istilah yang kita belajar tadi akhal ma'a ghairi. Kemudian kita juga ada jumpa istilah apa tadi? Istilah naqaq. Istilah fatrah. Ya, kemudian istilah manik, halangan, mubtada'ah, muqtadah. Jadi itu istilah-istilah penting yang kita akan jumpa lagi selepas ini. Jadi bila Ustazah sebut nanti kemudian dah faham ya. Bila Ustazah kata sekiranya ada manik, kita tak boleh solat. Tapi sekiranya berhenti manik, maknanya tiada manik, maknanya kita kena solat. Fahamlah ya? Okey, baik. Okay, sekarang kita tengok ya. Ini tentang suci yang berselang-seli dalam haid. Sebab pernah berlaku juga, ya, mestilah anak-anak kat sini pernah jadi juga ya. Kita datang darah seminggu, tapi kita datang 3 hari dia berhenti, kemudian datang balik, berhenti, baru datang balik dan berhenti terus. Itu yang dia kata suci yang berselang-seli. Suci yang berselang-seli dalam tempoh haid. Jadi ada persoalan, macam mana ya Ustazah hukum dia? Sah tak sah solat saya? Tambah-tambah bulan puasa, penat dah puasa. Dah datang period 5 hari, lepas tu dia berhenti 1 hari, kita ingat dah tak ada. Sebab belajar Ustazah kata, kalau dah tak ada darah, kena mandi, kena solat, kena puasa. Ya, bila tak ada manik. Jadi saya dah solat, saya puasa, tiba-tiba datang balik. Dia kata penatnya dah puasa tu. Adakah puasa itu dikira? Jadi soalan-soalan itu ada kan? Betul tak? Malas nak ganti sebab kita dah puasa dah dulu ya. Jadi kita tengok macam mana hukum bagi suci yang berselang-seli dengan darah haid ya. Apa dia fatrah, apa dia naqaq ya. Okey. Maksud waktu fatrah dan naqaq ya. Munirah baca Munirah. Munirah Rosli. Ustazah bukan apa takut kan yang tak nampak muka ni. Dah tak ada kat situ dah. Sayang ya, ilmu ni bukan semua orang nak ajar.
Dan Ustazah pun rasa Ustazah ucapkan terima kasih kepada lelaki-lelaki yang sanggup masuk kelas ni. Sebab tanggungjawab seorang lelaki mengajar ya kepada isteri, kepada kaum keluarga dia ya. Dan hukum belajar ni adalah fardu ain, wajib. Ya, wajib. Dia bukan mamai, bukan sunat-sunat ni. Ni adalah fardu ain. Sebab dia melibatkan hukum dalam bab solat semua ya. Okey, Sufi Atira. Ya Ustazah. Baca. Okey. Waktu fatrah dan nakok. Fatrah ialah tidak nampak darah mengalir keluar, tetapi jika dimasukkan kapas, darah masih ada. Ia tetap dikatakan haid dan tiada khilaf. Nakok pula tidak nampak darah mengalir keluar, tetapi jika dimasukkan kapas, tiada kesan darah yang keluar. Jadi maksud fatrah ni di dalam ada, di luar tak ada. Dia tetap dikatakan haid, tiada khilaf. Nakok di luar tak ada, di dalam pun tak ada. Tak nampak darah mengalir keluar dan bila kita masuk kapas pun tak ada. Jadi di sini dia ada dua keadaan. Ada kata suci, ada kata haid. Ya, kita akan tengok satu persatu. Okey, teruskan Sufi. Okey. Pendapat pertama Azhar Al-Sahbi, pegangan mazhab Syafi'i, kesemua hari darah keluar dan kesemua hari darah berhenti dikira haid, iaitu nakok haid. Jumlah hari haid dan nakok tidak melebihi 15 hari. Dan yang kedua, jumlah hari juga tidak kurang dari tempoh sekurang-kurang haid, iaitu 24 jam. Dan yang ketiga, masa nakok itu berada di antara masa-masa haid. Jika tidak cukup 24 jam, darah itu dianggap istiadah. Jadi pandangan ini adalah pandangan Azhar. Kalau dalam mazhab Syafi'i, pandangan Azhar ni adalah pandangan kuat. Ya, yang ini dipegang oleh As-Sahbi dan merupakan pegangan mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Syafi'i yang kuat ni, pandangan kuat dia kata kalau berselang-seling pun dia tetap dianggap sebagai darah haid. Jadi maksudnya kesemua hari darah keluar dan semua hari darah berhenti itu dikira haid. Ya, katalah 7 hari, hari 1, 2 datang, 3 berhenti, 4 datang, 5 berhenti, 6, 7 datang, lepas tu baru berhenti terus. Maknanya semua tu adalah haid. Ya, tapi dengan syarat darah-darah itu tidak boleh lebih daripada 15 hari dan juga tidak boleh kurang daripada 24 jam. Ya, dan nakok itu menyelangi di antara haid-haid dia. Jadi semua tu adalah haid. Itu pandangan yang pertama. Okey, kita tengok pandangan kedua. Muhammad Amir Hazmin. Baca. Amira Umairah. Pendapat kedua, al-laqti dan at-tafik. Nakak tuhur, hari-hari di mana darah keluar dan jumlah jamnya mencukupi 24 jam, dihukumkan darah haid, dan hari-hari di mana darah berhenti, nakak, yang menyelangi antara hari-hari haid dihukumkan waktu suci. Hukum ini hanya berlaku pada masalah solat, puasa, tawaf dan yang berkaitan. Hukum ini tidak tertakluk kepada masalah iddah dan talak. Okey. Jadi dia pandangan kedua, pandangan yang agak lemah lah ya, pandangan Muqabilul Azhar, dipegang oleh Al-Laqti dan At-Talfiq. Dia kata apa? Kalau waktu dia tak ada darah itu dianggap sebagai suci. Waktu ada darah dianggap sebagai haid. Disebut nakok itu nakok tuhur. Yang tadi nakok haid, ya. Yang ni dipanggil nakok tuhur. Jadi dia kata apa yang kita buat ibadah tu, solat kita, puasa kita, tawaf kita sah. Ya. Macam puasa tu mesti syarat dia berhenti tu mestilah sebelum fajar dan datang balik selepas tenggelam matahari lah kan. Jadi pada pandangan dia orang ni, pandangan Laqti dengan Talfiq, dia kata kalau lah 2 hari datang darah itu haid, kemudian dia berhenti, kita mandi, kita solat sah, lepas tu esok lusa datang balik haid, kemudian kita berhenti, kita mandi, kita solat sah. Dan hukum ini tertakluk hanya pada solat, puasa dan tawaf, tetapi tidak sah untuk iddah dan juga talak. Jadi iddah janganlah kira 3 kali kuruk tu, nak kira kuruk-kuruk tu ya, 3 kali suci tu, nak kira yang tu, tak boleh ya. Jadi hanya untuk bab-bab solat, puasa dan tawaf. Jadi pandangan ini sebenarnya ya,
bagi macam Ustazah bertugas dengan tabung haji ya, bila musim haji. Jadi kadang-kadang kita menggunakan pandangan ini sekiranya waktu berada di Mekah dah terlampau pendek. So bila tak ada masa dah mereka nak tawaf, sebila mereka ada suci di antara haid itu, kita minta mereka mandi dan pergi tawaf. Kita pegang pandangan ini. Tapi kalau kita duduk dalam keadaan biasa sekarang ni tak payahlah ya. Okay, baik. Tak apa Muhammad Amir, nanti esok betulkan balik mikrofon. Ya, dia kata dia tak dapat. Okey, jadi kalau kita tengok dari sudut kalau kita tengok dari sudut gambar rajahnya ya, nampak di sini lebih jelas ya. Contoh, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Katalah 10 hari darah dia. Jadi hari pertama dengan kedua keluar darah. Ya. Hari ketiga, 4, 5 di luar tak ada, tapi di dalam ada fatrah. Fatrah tadi kita dah faham ya, makna fatrah di luar tak ada, di dalam ada. Ya. Yang keenam dia keluar darah, hari keenam dia keluar darah. Hari ketujuh nakok. Nakok maknanya di luar tak ada, di dalam pun tak ada. 8 keluar darah, 9 nakok, 10 keluar darah. Jadi mengikut pandangan Sahbi atau pandangan Azhar dalam mazhab Syafi'i dikata hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6 semua dia kata haid. Ya, dia kata haid. Okey, yang nakok ni pun dia kata haid. Maksudnya nakok haid. Maknanya pada hukum dia tetap haid walaupun tak ada darah. Sebab dia menyelangi di antara haid. Ya. So bagi Sahbi semuanya adalah haid. Dia dipanggil nakok haid di sini. Okey, suci tetapi pada hukumnya dia haid. Tetapi at-talfiq pandangan kedua dia kata 1, 2, 3, 4, 5 ni semua haid. Ya, fatrah ni pun haid juga sebab di dalam ada. Ya. Kemudian yang keenam memanglah haid. Ya, 7 dia kata suci. Dia kata suci. Sebab pandangan dia kata tak ada darah, tak ada darah di luar dan tak ada darah di dalam, maka dia suci. Ya. Jadi 2 hari ni dia anggap suci. Maknanya apa saja ibadah dia lakukan ketika ini dia anggap sah. Ya. Jadi dia dengan syarat dia jumlah darah yang keluar itu mesti lebih 24 jam. Darah keluar dalam lingkungan 15 hari. Waktu nakok dia mesti wajib mandi. Walaupun pandangan Sahbi atau pandangan Talfiq, waktu nakok wajib mandi. Sebab dia tak tahu bahawa darah akan datang lagi atau tidak. So wajib mandi, solat dan puasa jika bulan Ramadan. Khilaf ulama, adakah waktu nakok ini dihukum suci atau dihukum haid atau suci? Qaul Sahabi, dia kata walaupun nakok ia tetap haid. Maka solat dan puasa tidak sah. Namun solat tidak wajib qada, puasa wajib qada. Jika ikut pandangan qaul al-laqti, ya, Talfiq tadi ni, maka solat dan puasanya sah dan tidak wajib qada puasanya. Ya. Sampai kat sini boleh faham ke? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Sebab benda ni yang susah sikit nak faham, kalau orang awam dia agak susah sikit lah. Okey, baik. Ustazah akan masuk bab nakok menyempurnakan minimum suci ini. Ustazah akan masuk minggu depan ya. Sebab apa, kalau Ustazah telah jelaskan malam ni pun dia agak banyak sedikit dan mesti difaham ya, kena fikir sikit. So Ustazah berhenti dahulu di sini. InsyaAllah kita sambung. Cakap ke Ustazah nanti perjumpaan kita sekali lagi. Bagi tahu Ustazah, kita sambung dalam kaedah nakok menyempurnakan minimum suci. Boleh? Siapa nak ambil tanggungjawab mengingatkan ya? Aisar pun boleh lah Aisar ya. Ingatkan ke Ustazah, kita sambung pada nakok menyempurnakan minimum suci. Okey? Kita berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah kita sambung lagi pada waktu, ya, insyaAllah nanti diberitahu, bagi tahu. Kita sambung pada waktu itu insyaAllah. Ada apa-apa soalan? Nak tanya? Ya. Kalau macam hari keluar darah tu dia terputus-putus. Ya. Dan hari ke-10 baru dicukup 24 jam. Ya. Maka ibadat fardu dia sebelum cukup 24 jam tu dikira macam mana? Tak sah lah. Kalau ikut pandangan As-Sahbi tak sah lah. Oh, maknanya tapi kalau ikut pandangan Al-Laqti sah lah. Oh. Sebab apa, asalnya dia tak cukup lagi, tapi bila akhirnya 15 hari campur-campur cukup, maknanya semua itu adalah haid. Semua itu adalah haid. Tapi dari sudut ibadah dia boleh buat macam mana, sebab dah berhenti dia kena buat ya. Semua tu macam Ustazah kata tadi,
ibadah-ibadah tersebut jadi sunat pada dia. Dari segi pahala lah. Ya. Dan kalau dia berhenti, orang yang berkahwin, kalau dia berhenti, dia mandi, dia boleh bersama dengan suami, dia tak ada masalah. Sebab tu setengah kan, adalah antara wanita-wanita lah ya, yang dah kahwin semua. Kadang dia kata, kesian dekat suami dia period dia lama, tapi dia ada masa berhenti atau tidak. Sebenarnya kalau waktu berhenti tu dia boleh mandi. Sebenarnya kalau ikut dari sudut hukum, nakok tu mandilah sebab apa? Kita tak tahu yang benda tu akan berterusan atau tidak. Jadi dari sudut hukum dia boleh mandi. Dan sekiranya dia bersama dengan suami, sebab masa tu dengan yakin sebab kita beramal dengan zahir. Yakinnya suci. So dia bersama dengan suami dia anggap sah, bukan sah. Dia anggap tak berdosa. Ya. Tetapi seandainya datang balik maknanya ialah rezeki lah tu apa nak buat kan. Itu. Walaupun ada adik kat sini ada yang tak kahwin lagi tapi hukum ni perlu tahu. Ya, ramai orang yang tak tahu. Ya. Jadi hukum tu perlu tahu. Jangan sengaja pada waktu haid bersama itu tak boleh, hukumnya haram. Ya. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum. Ya, Syafiqah. Aku nak tanya, saya ada soalan sikit. Yang pasal tadi kan dia cakap kalau haid itu selagi tak putih, jangan terburu-buru untuk mandi wajib. Ya. Dan soalan saya, kalau macam selepas tempoh haid kebiasaan iaitu 7 hari, lepas tu ada warnanya kekuningan. Tapi pada orang tu kekuningan tu adalah satu kebiasaan warna keputihan dia. Okey. Macam mana Ustaz tahu? Patut Okey. dia ke macam mana? Macam ni Syafiqah. Sebab dia ada satu lagi hadis Ummu Atiyah. Hadis buat apa tahu hadis Ummu Atiyah, dia kata kunna la na'uddu sufrata wa qudrata syai'an. Tidak dikatakan keruh dan kuning itu darah. Dianggap sebagai najis sahaja. Jadi telah diputuskan oleh ulama, ia dikata apa, sekiranya biasa pada dia, katalah dia datang warna kuning itu, dia datang haid dia biasanya 7 hari. Tiba-tiba dia berhenti, dia putih, lepas tu hari yang ke-8, hari ke-9, 10 datang kuning. Dan kuning itu pula dah macam kuning keputihan. Sebab dia biasa, dia tahu kuning keputihan dia tu waktu-waktu dia bukan haid. Dan bau dia pun bukan lagi bau darah contohnya. Dia dah tahu macam tu dah biasanya. Jadi itu boleh dikatakan bukan haid lagi. Tapi dengan syarat dia melebihi waktu kebiasaan lah. Ya. Dia sendiri faham kadang Tuhan punya badan tu tahu. Sebab dia kadang-kadang membawa, kita boleh tahu sebab dia kadang membawa melebihi 15 hari pun. Betul tak? Sebab dia keputihan. Keputihan dia boleh keluar bila masa kan. Jadi kita belajar dalam bab keputihan. Okey. Baik, Ustazah rasa cukup dulu sampai setakat ni. Kita sudahi dengan membaca surah Al-As dan juga tasbih kifarah. Adriana tanya, Ustazah saya nak tanya bagaimana pendekatan yang boleh dibuat untuk bagi tahu adik-adik yang belum cukup umur. Macam mana? Saya nak tanya bagaimana pendekatan yang boleh kita buat untuk bagi tahu adik-adik yang belum cukup umur 9 tahun komari. Macam mana? Maksud nak bagi tahu apa tu, Adriana? Maksud saya macam mana kita nak tahu adik-adik dah cukup, dah datang haid ke belum. Macam kan ada yang kes yang kena cukup 24 jam. Macam mana kita nak tahu? Maksudnya di sini kena mengajar lah. Jadi tanggungjawab kita sebenarnya untuk bagi tahu, untuk berkongsi dengan adik-adik. Sebab tu kita kena buat kalau anak-anak ni memang daripada fakulti pergigian lagi bagus lah ya. Sebab apa dia boleh buat CSR ke dipanggil ya. Ataupun dengan anak-anak sekolah ya, dekat sekolah-sekolah rendah ya. Berjumpa dengan diorang. Daripada kita menerangkan tentang pergigian, semua tak salah kita nak masukkan sedikit tentang permasalahan darah ini. Supaya anak-anak tu faham ya, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tanda-tanda balik, yang basic tu. Ya, tanda-tanda balik bagi seorang perempuan, bila darah boleh datang, ya, konsep akal haid, ya, aksarul haid, itu boleh diterangkan, ya, itu tanggungjawab. Bila kita dah belajar, kita dah bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada orang lain. Memang budak-budak tak akan boleh faham kalau tak belajar, sebab apa dalam silibus kita tak ada, ya. Ustazah sendiri pun terpaksa belajar sendiri, buka kitab sendiri. Walaupun kita belajar sehebat mana, tinggi mana pun kita belajar.
dekat universiti ke mana-mana, walaupun masuk dalam fakulti syariah semua, dalam bab haid ni tidak didalami sebegitu rupa. Sedangkan haid ini, ya kalau ikutnya memang kalau rajin lah ya buka buku Ibanah wal Ifadah ya, Ahkamul Haid wal Nifas wal Istihadah, buku dia yang ni. Kalau ada sesiapa nak kat ustazah, ada ustazah, boleh ustazah postkan ya. Harga dia RM25 ya. Bagus buku dia translate daripada kitab bahasa Arab ya. Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid wal Nifas wal Istihadah ala mazhab Imam Syafi'i, yang ditulis oleh As-Sayyid Abdul Rahman bin Abdullah Abdul Qadir As-Saqafi, tapi ini telah diterjemahkan lah, bukan dalam bahasa Arab ya. Boleh nak baca. So kurang-kurang kita baca satu kitab. Dan bagusnya kitab ini telah diterjemahkan dan di belakangnya sekali telah diijazahkan ya, diijazahkan kitab ini kepada kita. So bila dah belajar habis dengan ustazah ya, kalau masing-masing ada buku ni boleh baca dan kita bacakan setiap ni sampai habis, dan akhir nanti kita boleh terimalah ijazah tersebut ya, bolehlah kita nak mengajar ya pada adik-adik insya-Allah ya. Nanti ustazah akan bagi dekat Aisyar link untuk buat order buku tu ya, kalau siapa nak. Lepas tu apa nama boleh isi dalam link tu dan ustazah akan postkan. Sekarang ada di mana ya, masing-masing ada di rumah ke ada di kampus? Di kampus lah. Semua ada di kampus. Kalau macam tu ustazah boleh kirimkan dekat suami ustazah ya. Jadi dia boleh bawa dekat pejabat dia, you pergi ambil pun boleh dekat situ. Jadi tak payahlah ada kos-kos semua. Kos-kos pula sampai RM7 kan satu buku. Jadi ustazah akan bagi, ustazah minta sesiapa tu ambilkan lah. Boleh? Ya kalau nak nanti ya. Boleh lah. Aisyah tanya siapa nak, nanti Aisyah bagi tahu je berapa buah, ustazah kirimkan nanti. Boleh sudah. Baik. Kita sudahi dengan membaca Al-Asr dan juga tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi terima kasih diucapkan kepada Ustazah Yusna atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Jadi semoga kita semua dapat beramal dengan ilmu yang Ustazah sampaikan. Saya Syafiqah selaku MC pada malam ini memohon maaf atas segala kekhilafan sepanjang mengendalikan majlis pada malam ini. Jadi semua boleh bersurai. Terima kasih.